sampai ke kaki ke, sampai ke Tapi lutut ke. sekolah lain lah. Sambungan, dia sambungan. Jangan Ya, risau. Kita ada banyak saya sekolah. risau. Okay. Nama pun pengangkat remaja kan. Ya. Semua remaja, right? Jadi cikgu tak ada masalah untuk perkara tersebut, aktiviti belakang. Right. Okay, untuk pertama kali, right, untuk sidang cikgu, okay, kita untuk melibatkan pada lencana dari diri ini, jika anda lihat lencana yang sedia ada tersebut pun anda dah tahu dah, okay, dia punya lambang, okay, lambang dalam lencana yang anda bakal perolehi, okay, kat situ ada lambang bangunan apa di situ? Parlimen Malaysia. Parlimen, okey, bagus. Parlimen cikgu. Betul, tepat sekali. Okey, dah pernah sampai parlimen belum? Tak. Belum. Belum Belum pernah. lagi cikgu, belum. Bagus. Jangan risau. Anda juga Jangan boleh risau. melihat bangunan parlimen tersebut. Anda boleh buat search Google Map. Okey, anda boleh sampai, tak sampai 5 minit dah boleh sampai dah bangunan parlimen tersebut. Okey, anda juga boleh akses dalam pelbagai bentuk gambar melibatkan pada bangunan parlimen, ataupun suatu hari nanti anda boleh jadi penghuni yang menduduki kerusi dalam bangunan parlimen tersebut. Okey, mungkin satu hari nanti. Sebab sekarang kan baru tingkatan 4, ada yang juga tingkatan 5. InsyaAllah satu hari nanti ada yang jadi yang berhormat. Jadi bolehlah anda jadi penghuni salah satu kerusi yang ada di situ. Mungkin anda ada yang menggantikan kerusi Kota Raja. Mungkin akan yang menggantikan kerusi Parlimen Kapar. Ataupun yang akan menggantikan kerusi Parlimen Shah Alam. Ataupun ada yang nak menggantikan kerusi Parlimen Kelang. Okay? Jadi kalau ada dalam kalangan kita ahli-ahli pengakap yang menjadi ahli parlimen pada masa akan datang, okay, cikgu amat bersyukur. Okay, mungkin lepas ni dia akan, bila menjadi ahli parlimen dia akan ceritakan background diri dia. Saya dulu ahli pengakap, saya belajar mengenai lencana daya diri. Okay, macam gitu. Alright, adakah suara cikgu boleh didengar oleh semua anak-anak cikgu? Boleh puan. Alhamdulillah dengar cikgu, dengar. Alright, jelas Alhamdulillah. Okey, dalam cikgu boleh nampak di sini. Okey, daripada pelbagai sekolah. Okey, alhamdulillah. Cikgu rasa semua dah sihat, dah sarapan. Okey, untuk ketika sidang cikgu pun, sementara anda berada di hadapan komputer, berada di hadapan telefon anda, dan cikgu tak ada masalah untuk anda nak minum. Okey, di samping anda tu pun ada cawan yang bersama dengan anda, nak makan gula-gula ke. Tapi jangan tiba-tiba kau gigit ayam goreng pula depan cikgu. Rasa cikgu pun rasa nak makan juga. Okey, jangan macam itu. Okey, alright, kita akan teruskan untuk slot cikgu pada hari ini melibatkan pada tajuk yang pertama, fungsi Parlimen Malaysia. Okey, fungsi Parlimen Malaysia. Ini bukan fungsi parlimen kat luar negara ke apa, kita tengok cerita pasal fungsi Parlimen Malaysia. Adakah paparan cikgu jelas di dalam laptop anda? Jelas puan. Jelas cikgu, jelas. Okay, right. Jelas. Nama cikgu. Okay. Nama cikgu diberi Syarina Muhammad Wasir. Cikgu merupakan pengurusi program daerah Kelang, PPM daerah Kelang. Okay, untuk kalau jika ada apa-apa untuk program, bolehlah kita rencanakan. Okey, untuk objektif kita pada pagi ini, okey, kita akan mengetahui melibatkan pada fungsi-fungsi parlimen. Okey, sebab kita nak juga melibatkan pada fungsi-fungsi Dewan Rakyat, dan juga kita nak mengetahui antara fungsi-fungsi parlimen yang ada keseluruhan dan menyenaraikan sistem pentadbiran yang ada di Malaysia. Dan secara tak langsung perkara-perkara yang anda pelajari, yang kita sedang pelajari melibatkan pada fungsi parlimen ini, ada yang siapa tingkatan 5? Saya. Okey, saya. Okey, raise hand. Boleh klik kat raise hand tu. Oh, ramai. Nurul Saadah. Okey. Ramai. Okey. Dan kalau yang ramai tingkatan 5, alhamdulillah, sebab secara tak langsung sebenarnya anda sedang mengulang kaji buku teks melalui buku teks anda. Okey. Belajar sejarah. Dalam ni semua ada. Buku sejarah ni.
Dalam ni semua ada. Sebabnya kiranya dalam anda membuat rencana jaya diri dalam pengakap, okay, dalam kod beruniform, secara tak langsung anda belajar sejarah yang anda bakal menduduki peperiksaan pada masa akan datang. Yang sedang mengikuti untuk pelajar tingkatan 4, insya-Allah anda juga sedang mengikuti beberapa perkara yang ada dalam buku teks anda juga. Okay, dalam buku teks. Kira nanti awak akan belajar juga untuk tingkatan 5 akan datang. Okay, melibatkan buku KSSM Sejarah Tingkatan 5 ini. Alright. Sebab secara tak langsung anda boleh belajar. Okay. Kiranya dalam pengakap ini berlaku penggabung jalinan. Alright. Maksudnya anda tidak lari lah. Okay. Anda dalam uniform pun anda boleh belajar untuk peperiksaan anda secara tidak langsung. Malah ini adalah merupakan pengetahuan am sebenarnya. Walaupun dia bukan ahli pengakap, dia merupakan warga negara Malaysia, dia kena mengetahui perkara ini. Okay? Walaupun jika mereka tidak mengambil peperiksaan SPM sekalipun, okay, dia kena mengetahui perkara ini. Alright? Jadi kena maklumlah. Okay, bukan saja-sajalah. Okay? Sebab sistem pentadbiran yang ada ni kita laluinya bersama. Okay? Kita laluinya bersama. Sebab kita kena tahu, okay, parlimen yang sedang berlaku, apa situasi politik yang sedang berlaku di Malaysia. Okay? Dari masa ke semasa. Wait, kita nak lihat melibatkan pada fungsi parlimen. Memang cikgu bila dah bercakap memang banyak part benda ni. Okay? Okay, melibatkan sistem pentadbiran Malaysia. Okay, dah sedia maklum melibatkan pada sistem demokrasi berparlimen. Okay, tu kita dah maklum. Sistem demokrasi berparlimen, bila namanya demokrasi, okay, kita lihat melibatkan pada demokrasi tu, kita ada sistem pilihan raya. Okay, dan kita ditadbir, okay, kita ada ketua negara kita, di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan, di Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Okay, jadi keadaan pentadbiran negara kita diketuai oleh ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Agong. Right, di-Pertuan Agong. Right, soalan saya, siapakah nama Yang di-Pertuan Agong kita? Negara Malaysia. Dia dah senyum-senyum tu, dia dah sengih-sengih tu, tahu ke tak nama yang Seri Paduka Baginda di negara Malaysia ni? Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Dah, itu cakap panjang tau. Kalau melibatkan untuk anda menjadi seorang pengangkat raja, awak kena jawab dengan lengkap nama penuh yang di-Pertuan Agong tersebut. Okay. Baik, kita ada beberapa orang di sini dan cikgu nak anda senaraikan, tulis kat ruangan chat tersebut nama yang di-Pertuan Agong. Cikgu bagi masa 1 minit dari sekarang. Nama panjang kan? Bilalah type. Okay, right. Okay, yang pertama, Kavinch. Sultan Haji. Okay, sampai situ je. Okay, yang lain. Baru Kavinch korang kat sini. Bagaimana jawapan yang lain? Dia Irdina, jawapan anda? Okay, sebagai ketua negara yang di-Pertuan Agong, berikan nama penuh yang di-Pertuan Agong kita. Haji Ahmad Shah. Okay, ada jawapan-jawapan guys tu.
Okey, Mukris Shah pun ada kat situ. Amirul Ashraf pun dah jawab. Dia Edina pun dah jawab kat situ. Diva Karasu. Darwish Rukman. Okay. Chong Yo Lim pun dah jawab. Nurul Saada. Okay, right. Baru berapa orang yang jawab ni? Yang lain? Ke ada yang dah tukar order negara dah ni? Selaku warga negara Malaysia, sila lakukan tindakan anda dengan jelas untuk anda mengetahui nama penuh yang di-Pertuan Agong negara kita. Yang terkini tau. Masih belum ada jawapan lain? Okey. Mio dah jawab, Atika Raihan ada. Janani. Okey, Komun On. Nur Najla. Okey, bagus. Ni hasil search copy and paste ke apa? Okay. Alright. Okay, bagus. Semuanya telah memberi komitmen. Okay, dah tahu dan mengenali nama yang di-Pertuan Agong. Okay. Melalui perkara, siapa yang tulis Muhyiddin Yassin tu? Siapa Haji yang tulis Muhyiddin? Ada juga yang tulis Muhyiddin Yassin ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sabar-sabar, harap tenang semua, okey? Tenang-tenang saja. Kita boleh kena membezakan ketua negara, okey, dengan Perdana Menteri, okey, Malaysia. Atau ketua kerajaan China. Ketua kerajaan, okey. Ketua negara, ketua kerajaan berbeza, okey. Jangan gelujuh sangat dua orang ni. Alright, okey, kita bergerak ke perkara yang kedua, melibatkan kriteria, okey, sistem demokrasi negara kita. Okey, kita lihat melibatkan pada pembahagian kuasa yang ada di negara kita, melibatkan pada kuasa eksekutif, melibatkan badan kehakiman dan juga badan perundangan. Okay, melibatkan ketiga-tiga ni, kenapa perlu ada pembahagian kuasa? Kenapa kena ada tiga badan tersebut? Ada badan perundangan, ada badan kehakiman dan juga ada badan eksekutif. Ada tiga. Kenapa perlu? Kalau ada, pentadbiran boleh berjalan dengan lancar, cikgu. Ya, Alhamdulillah. Terbaik jawapan. Okay. Senang nak diurus, okay, supaya ada pembahagian kuasa tersebut untuk perjalanan kerajaan kita mudah dan lancar. Okay. Sebab kita lihat kalau melibatkan badan perundangan, okay, kita lihat pembahagian kuasa untuk bahagian perundangan. Dalam bahagian perundangan inilah duduknya parlimen. Okay. Kat sinilah dia nak bentang undang-undang, nak rangka undang-undang, okay, perundangan negara kita berdasarkan pada perlembagaan persekutuan. Okay, untuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5 anda belajar perkara tersebut melibatkan perlembagaan persekutuan. Okay, peruntukan perlembagaan persekutuan kalau anda lihat dalam buku teks tingkatan 5, okay, anda belajar melibatkan perlembagaan persekutuan dan juga untuk tingkatan 4 pun ada kat bab 9 tu. Okay, perlembagaan persekutuan. Alright. Okay, ni buku cikgu. Perlembagaan persekutuan. Okay, sebab cikgu belajar dulu. Ada buku kecil ni edisi tahun 2002. Awak dah lahir belum tahun ni? Okay, ni. Ini buku kecil je. Jadi kalau anda yang berminat untuk mengikuti jadi bukan untuk jadi peguam saja, untuk jadi lawyer dan mana-mana bahagian pun anda juga untuk rujuk melibatkan perlembagaan persekutuan ini. Right? Dan dalam parlimen tersebut, okay, kat situ ada Dewan Negara dan juga ada Dewan Rakyat. Itu yang kita akan lihat secara terperinci melibatkan dua dewan tersebut. Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Siapa anggota Dewan Negara dan siapa yang menganggotai Dewan Rakyat. Berapa keahlian anggota kedua-duanya. Okay, untuk badan kehakiman. Okay.
hakim, nama pun Badan Kehakiman. Okay, ada siapa yang nak menjadi hakim negara, bolehlah kat sini. Sebab dalam Badan Kehakiman ini, kat sinilah duduknya Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Okay, Ketua Hakim Negara ni adalah lantikan yang di-Pertuan Agong. Okay, dan dalam Badan Kehakiman ini juga ada Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Bawahan. Okay, ada dua perkara. Okay, kalau melibatkan Mahkamah Atasan ini, melibatkan beberapa mahkamah yang terlibat. Okay, sebab kalau anda lihat hierarki dalam buku teks pun ada, kalau anda mesti anda dah belajar kan bab ni. Okay, ada Mahkamah Tinggi, okay, ada Mahkamah Tinggi Melaya, ada Mahkamah Rayuan untuk Badan Kehakiman ini, dan juga ada Mahkamah Persekutuan. Okay, sebab itulah kalau ada masalah-masalah perundangan dalam dan juga luar negara, kalau luar negara kita akan ambil SCJ lah. Okay, kalau badan mahkamah untuk ada masalah bahagian-bahagian untuk dinilai, okay, untuk diputuskan kesalahan atau sebagainya, okay, kat sinilah yang akan berat. Okay, kat sinilah yang akan diputuskan, kat sini tugas-tugas yang akan dilakukan oleh lawyer-lawyer, okay, atau peguam negara, okay, peguam bela yang akan berada dalam kelompok ni. Okay, kalau mahkamah bawahan pula, okay, kat situ ada mahkamah session dan juga mahkamah magistrate. Okay, kat situ ada. Okay, kedua-duanya. Manakala untuk eksekutif, okay, badan eksekutif, nama pun eksekutif, kat sinilah duduknya Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut, Perdana Menteri Malaysia pada hari ini. Okay, alright, siapa yang tulis Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi tu, okay, kat sini duduknya Tan Sri Muhyiddin Yassin, okay, selaku yang bertindak menjadi Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay, dan bersama dengan Perdana Menteri dalam tu bersama dengan jemaah-jemaah menteri yang lain. Okay, Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan. Okay, ada berapa banyak menteri yang ada kat Malaysia ni? Boleh siapa-siapa bagi tahu lagi? Ada menteri? Menteri apa lagi yang ada? Menteri Kesihatan. Ada Menteri Agama. Kesihatan. Itu yang memang selalu aku tengok hari-hari kan. Okay, Menteri Kesihatan, Menteri Teknologi, Sains dan Teknologi dan alam sekitar, siapa dia? Banyak menteri. Okay, mungkin dalam kalangan jemaah-jemaah menteri tersebut, ada juga mungkin ada dalam kalangan mereka yang anda minati. Ada ke? Okay, dalam jemaah menteri mesti ada yang biasa keluar TV ke, yang anda selalu nampak. Okay, mungkin anda jadikan dia sebagai idola. Oh, nak jadi menteri macam ni lah. Mungkin cikgu tak tahu macam mana awak punya pemahaman kan. Okay, jika anda tengok Menteri Kesihatan hari-hari, nak jadi Menteri Kesihatan lah lepas ni. Mungkin terpeluang macam tu. Okay, mungkin ada dalam kalangan anda, tapi jangan letakkan Menteri Kesihatan tu yang nama dia Tan Sri Dr. Nur Hisham. Selalu cikgu jumpa. Okay. Alright. Oh, ada yang suka dengan Datuk Seri Azmin Ali. Okay, bagus. Okay. Alright. Jadi awak peka lah maksudnya dengan semua menteri-menteri yang ada di kala semua tengah berkurung di rumah. Jadi awak peka dengan perkembangan semasa. Okay. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh menteri-menteri tersebut untuk sama-sama membangunkan negara ketika kita tengah dilanda dengan pandemik yang sedang berlaku ini, dan secara tak langsung kita tengah lockdown, negara pun sedang berjalan, manusia sedang hidup sekarang ini dan ekonomi perlu diteruskan. Okay, begitu. Okay, right. Kita bergerak seterusnya melibatkan pada raja berperlembagaan. Okay, cikgu dah lihat dah tadi senarai nama yang telah anda berikan melibatkan Yang di-Pertuan Agong. Okay, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong yang ada di Malaysia ini, okay, adalah merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay, daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia dah
diwarisi sistem ini. Dan bila dah masuk pada raja berperlembagaan, cuma dia naik ditambah baik untuk kiranya dia berlaku penggiliran yang menjadi ketua negara, yang bertindak menjadi yang di-Pertuan Agong. Soalan saya, berapa lama tempoh penggiliran seseorang yang di-Pertuan Agong memegang jawatan menjadi ketua negara? 4 atau 5 tahun. 5. 4 atau 5 tahun. 5 tahun. Bagus. Dan perubahan itu ada juga melibatkan pada negara kita. Kalau ikut sejarah, awak kena tahu ni sejarah. Kalau ikut sejarah, ada menyebabkan yang di Pertuan Agong berlaku pertukaran atas sebab beberapa faktor. Satu, melibatkan pada kemakatan baginda. Dan juga melibatkan pada peletakan jawatan baginda. Sebab itu pernah berlaku di negara kita, jadi awak kena tahu. Yang meletakkan jawatan adalah yang di Pertuan Agong yang ke-15. Dan untuk yang mangkat, yang di Pertuan Agong yang ke-11. Itu adalah merupakan kiranya bila dah berlaku kemangkatan ataupun peletakan jawatan yang di Pertuan Agong, maka dia akan dilantik yang baharu. Dan bersama dengan raja berperlembagaan ini, bersama dengan mereka di dalamnya ada Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu ini akan bertindak untuk memelihara keistimewaan dan adat istimewa orang Melayu. Dan raja yang di Pertuan Agong ni memainkan peranan sebagai pemerintah angkatan tentera. Pemerintah angkatan tentera. Sebab itulah kalau melibatkan tentera udara, tentera laut, tentera darat sekalipun, semuanya atas tindakan atau dia punya ketua ni yang atas adalah yang di Pertuan Agong. Dia tidak boleh diwakili oleh mana-mana negara, oleh mana-mana badan yang lain. Kalau anda lihat sendiri ketika dah lama tak nampak ketika acara kemerdekaan, sambutan Hari Kemerdekaan, contoh yang di Pertuan Agong akan memakai uniform rasmi sebagai ketua angkatan tentera yang tertinggi. Itu pakaian rasmi dia. Itu adalah merupakan pakaian sebagai ketua angkatan tentera. Dan jika kita lihat beberapa perkara melibatkan tugas-tugas yang di Pertuan Agong ini, kalau sekarang pun kita sedang bila kita tengah melalui fasa darurat untuk menangani COVID-19 ini pun maksudnya kita sedang berada dalam lingkungan dan tanggungjawab yang di Pertuan Agong. Malah yang di Pertuan Agong ini masih lagi tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Malah yang di Pertuan Agong ni mengikut nasihat Perdana Menteri dan juga Raja-Raja Melayu. Sebab tu mereka sentiasa bermesyuarat. Ada mesyuarat untuk membincangkan apa sahaja isu. Sebab untuk tempoh beberapa tahun ini, Raja yang Pertuan Agong telah memainkan peranan yang penting ketika berlaku perubahan dalam pentadbiran negara kita. Raja memainkan peranan yang penting. Sebab kat sini sebab pada 2020 kita berlaku perubahan dalam sistem pentadbiran. Perdana Menteri telah meletakkan jawatan. Sempatlah negara kita mengalami satu fasa pentadbiran Perdana Menteri interim. Kat situ berlaku, dan bila nak lantik Perdana Menteri yang terkini, yang baharu, atas lantikan yang di Pertuan Agong. Maksudnya tidak melalui pilihan raya semula. Sebab ini adalah di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Di bawah bidang kuasa untuk melantik yang untuk Perdana Menteri. Yang ini adalah merupakan wajah inilah yang anda perlu ingat, melibatkan
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okay. Alright, ni dia. Jangan tengok yang muka lain pula. Ni yang sekarang ni lah yang Tuan Agong yang pada hari ni, yang terkini. Dan melibatkan pada Institusi Parlimen, yang mesti ada yang Tuan Agong sebab untuk makluman semua peserta, sebab sekarang pun dah lama dah tak ada berlaku persidangan Parlimen. Okay, masih ditutup atas sebab faktor pandemik juga. Okay, dan mungkin akan dibuka Parlimen ini untuk bersidang. Okay, nanti anda saksikanlah bagaimana pembukaan Parlimen. Untuk pembukaan Parlimen, dia akan buat sidang siaran langsung selalunya. Okay, bagaimana pembukaan sidang untuk yang dimulai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okay, untuk pembukaan Parlimen. Okay, dan kita lihat juga melibatkan sebab itulah antara sebahagian daripada tugas dan perkara peranan yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bagi bersidang. Mungkin dalam bulan September nanti atau Ogos, okay, untuk persidangan Parlimen yang pertama sebab dah lama dah tak ada persidangan Parlimen. Okay. Kemudian Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mutlak untuk menghenti ataupun membubarkan Parlimen. Okay, jadi membubarkan Parlimen ni bila berlaku nak pilihan raya. Okay, bila dah nak pilihan raya, dia akan membubarkan Parlimen tersebut. Okay. Dan perlembagaan menetapkan persidangan Parlimen dalam tempoh masa 6 bulan antara persidangan yang lepas dengan penggalian terakhir. Okay. Disebabkan perkara ini tertakluk kepada Seri Paduka Baginda mempunyai kuasa mutlak untuk menghenti atau membubarkan ataupun ni kat sini. Seri Paduka Baginda boleh memanggil Parlimen untuk bersidang, tapi kalau ikutkan dah lebih daripada 6 bulan persidangan tersebut tidak berlaku. Jadi kita tunggulah untuk Seri Paduka Baginda memanggil Parlimen untuk bersidang semula. Dan Ketua dan juga Timbalan Ketua Majlis Mesyuarat perlu untuk memastikan tarikh persidangan yang akan datang sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 24 hari sebelum persidangan boleh bermula. Okay. Jadi sekarang pun telah dimaklumkan, jadi semua yang berhormat telah bersedia, kira dah tempoh bersedia untuk masuk semula bersidang di institusi Parlimen. Okay. Kalau ada ruang dan sebab sekarang ni untuk orang awam datang ke Parlimen mengikuti persidangan Parlimen tengah dibekukan, tak boleh masuk lagi. Kalau dahulu memang boleh masuk untuk mengisi slot-slot dalam ketika pembahasan undang-undang di Parlimen. Okey, ini antara lain fungsi Parlimen, antaranya dengan membuat undang-undang mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maksudnya undang-undang yang ada tu tidak boleh melangkaui Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ada. Dia tak boleh mengatasi undang-undang yang paling besar. Dan juga membuat, meminda dan juga memansuhkan undang-undang tersebut. Yang ketiga, mengenakan cukai-cukai baharu, cukai tambahan dan atau memansuhkan mana-mana cukai. Kat sini memang akan dibincangkan dan dibahaskan dalam Parlimen. Sebab inilah tugas-tugas pihak peranan kerajaan maupun pembangkang untuk menilai ke undang-undang yang diutarakan, yang dibahaskan. Yang keempat, meluluskan belanjawan negara dalam satu-satu tempoh tertentu. Jadi keadaan inilah yang membantu untuk pelanjawan, bajet belanjawan setiap tahun yang akan dikemukakan oleh Menteri Keuangan negara kita. Kat sini dia akan membentangkan bajet. Dia akan membentangkan bajet, selalu akan buat pembentangan tersebut dalam bulan 9 atau 10, selalunya hari Jumaat. Pembentangan bajet yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kalau sebelum ni, pernah juga sebelum ini yang membentangkan tersebut adalah Perdana Menteri juga. Itu melibatkan pada Parlimen dan kita lihat seterusnya melibatkan pada Dewan Negara. Kat sini adalah merupakan badan perundangan tersebut yang kita telah bincangkan tadi, Dewan Negara. Dan dalam Dewan Negara tersebut, Dewan Negara ini
anda kena mengetahui beberapa maklumat iaitu bilangan ahli Dewan Negara yang terdiri daripada 70 orang ahli Dewan. Dan daripada 70 ini, kita lihat 26 ahlinya yang dipilih melalui Dewan Undangan Negeri. Yang mewakili 13 negeri dan juga ahli Dewan lain yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong melibatkan 44 yang lain. Atas nasihat Perdana Menteri. Sebab 44 ahli Dewan Negara yang lain ini dilantik melibatkan pada kepakaran mereka. Ikut kepakaran masing-masing. Dan ahli Dewan ini digelar sebagai senator. Ahli Dewan juga kalau macam anda ketahui, Yang Berhormat, bukan Yang Berhormat, siapa nama tu? Menteri Kewangan. Menteri Kewangan Malaysia, Tengku Zafrul adalah merupakan sebahagian daripada ahli yang dilantik, yang dia senator, mahupun Menteri Agama. Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan juga sama, adalah merupakan lantikan yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Adalah kiranya bukan daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak melalui pilihan raya. Mereka ini dilantik tidak melalui pilihan raya. Yang melalui pilihan raya daripada Dewan Undangan Negeri. Itu mereka melalui proses pilihan raya. Yang dilantik kalau pergi proses pengundian dan sebagainya. Yang itu. Kalau yang ahli-ahli Dewan Negara ini, senator tidak melalui proses pilihan raya. Kiranya direct terus dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Kiranya semuanya melibatkan semua aspek kepakaran masing-masing. Jelas untuk Dewan Negara. Ada soalan? Jelas Puan. Alright. Terus kita bergerak untuk perkara untuk yang nak menjadi ahli Dewan Negara. Adakah anda boleh masuk untuk menjadi ahli Dewan Negara pada masa akan datang? Pastinya satu, awak kena warga negara Malaysia. Right? Itu wajib lah. Semua ada kad pengenalan kan? Warga negara Malaysia wajib. Yang kedua, berumur tidak kurang 30 tahun. Yang ketiga, sempurna akal. Tak gila lah. Right? Dan yang keempat, bebas muflis. Ada tak bankrupt lah. Maaf. Ini adalah merupakan antara kelayakan untuk anda menjadi ahli Dewan Negara. Jika anda muflis, anda tidak berhak untuk mendapat untuk menjadi ahli Dewan Negara tersebut. Dan untuk tempoh anda memegang jawatan dalam ahli Dewan Negara ini, boleh menjadi satu penggal ataupun boleh menjadi untuk disambung ke penggal yang seterusnya. Alright, itu adalah merupakan kelayakan. Adakah dalam kalangan dalam syarat-syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara ni anda termasuk dalam perkara ini? Warga negara boleh kan? Boleh. Umur tak sampai lagi lah, muda lagi. Nanti mungkin pada 20 tahun akan datang anda dah berjaya, belajar cantik, bagus semuanya, ada latar belakang yang bagus, bolehlah anda menjadi ahli Dewan Negara. Sempurna akal, semua okey kan? Semua bijak ni? Okey tuan, okey Puan. Alhamdulillah, okey. Yang pasti kewangan sekarang ni belum lagi diisytiharkan mungkin sebab masih lagi anda mendapat dana daripada Pa and Ma. Jadi mungkin pada masa akan datang 20 tahun, 30 tahun akan datang anda boleh masuk menjadi ahli Dewan Negara ini. Mungkin kalau bagus servis mungkin boleh menjadi untuk sambung untuk daripada satu penggal ke satu penggal seterusnya. Dah tahu. Kalau ada yang menjadi dalam kalangan kita pada hari ini yang bakal yang menjadi ahli Dewan Negara pada masa akan datang, tapi masa tu mesti saya dah tak ada dah kan. Tapi lepas tu awak bagi tahulah kepada ahli-ahli pengakap kelang yang lain. Saya pernah menjadi ahli pengakap. Jadi
cikgu akan rasa bergembira kepada ketika itu. Okey, kat sinilah peranan ahli Dewan Negara. Okey, libatkan kedudukan ahli Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran parlimen. Mereka terus menjalankan tugas masing-masing. Okey. Sebab dalam kalangan mereka ni akan terus menyumbang hikmat yang cemerlang, atau telah mencapai kecemerlangan dan profesi masing-masing. Okey, seperti yang cikgu dah jelaskan sebentar tadi. Okey, kalau ikut bidang lah, kalau ikut bidang masing-masing kepakaran. Kalau macam Tengku Zafrul, Menteri Kewangan tu, dia memang pasal hal kewangan perbankan, memang ikut kepakaran beliau lah. Okey. Kalau melibatkan pada Menteri Pelajaran sendiri, tu memang kepakaran dia dalam bidang pendidikan. Okey. Dr. Senator Dr. Zulkifli, Menteri Agama juga atas hal bidang agama. Okey, dilantik menjadi senator tersebut. Dan ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat dan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahan perlembagaan. Okey, dia kena setiap kali ada majlis pelantikan senator ini, mereka akan ada majlis tantangan penerimaan, okey, pelantikan tugas pelantikan tugas senator tersebut. Okey. Alright, ini adalah merupakan fungsi Dewan Negara. Okey, yang pertama, bila melibatkan pada Dewan Negara ni adalah merupakan senat, okey, bagi Persekutuan Malaysia. Okey, dan majoriti 2/3 ahli dewan ini, okey, berhak untuk menggunakan kuasa vetonya jika rang undang-undang untuk meminda perlembagaan Malaysia itu ditolak. Okey, jadi inilah walaupun ahli-ahli Dewan Negara inilah memainkan peranan dalam pembentukan perundangan, okey, yang bidang, sebab tu yang kata tadi pembahagian kuasa tu kan. Jadi ni yang kata nak bagi kelancaran pentadbiran negara, sebab tu ada berlaku pembahagian kuasa dan kat sinilah peranan mereka. Okey. Yang ketiga, mempunyai kuasa untuk menolak dan membatalkan sebarang rang undang-undang, okey, untuk meminda perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, kat sini tugas mereka. Dan keempat, mempunyai kuasa untuk menolak dan membatalkan sebarang rang undang-undang untuk meminda perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey. Dan yang kelima, berhak meminda legislasi yang mana tidak berkaitan dengan hal ehwal keuangan. Okey. Dan yang terakhir, melibatkan fungsi Dewan Negara ini untuk mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Okey, jadi inilah tugas fungsi peranan yang dimainkan oleh Dewan, ahli-ahli Dewan Negara tersebut. Okey, jadi bukan dia duduk saja-saja. Okey, jadi kepakaran yang ada pada mereka tersebut yang dilantik melalui pilihan raya atau sebagainya mewakili rakyat. Okey, mereka duduk berbincang, okey, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, mendapatkan kat mana kelompongan-kelompongan undang-undang tersebut, dia boleh meminda, boleh membatalkan jika ianya boleh menggugat kestabilan rakyat. Okey, kira tak kena kepada rakyat, terus kat situ. Okey, alright. Okey, untuk Dewan Rakyat, okey, ada masalah tak untuk Dewan Rakyat? Jelas? Kita ada puan. Okey, baik. Terima kasih. Boleh cikgu, boleh saya teruskan untuk seterusnya? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Selepas Dewan Rakyat, kita lihat pula melibatkan selepas Dewan Negara, kita lihat pula melibatkan pada Dewan Rakyat. Ini yang penting ni. Okey. Ini paling mudah untuk, paling ramai sekali jugalah. Okey, melibatkan pada ahli-ahli Dewan Rakyat ni. Sebab jika ahli Dewan Negara tu sikit je dan 70 lebih ahli Dewan Negara tersebut, dan kalau melibatkan ahli Dewan Rakyat ni, bilangan dia adalah seramai 222 orang. Okey, yang mewakili satu kawasan pilihan raya. Okey, kita pun dah lama tak pilihan raya ni, tak sabar nak pilihan raya, right? Dan daripada pilihan raya tersebut adalah merupakan hasil daripada sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Okey, setiap
5 tahun sekali. Okay, yang terakhir kita pilihan raya lepas pada 2018. Okay, mungkin kita cubalah untuk pilihan raya selepas. Jadi perubahan pentadbiran pada jemaah pentadbiran pada hari ini semuanya adalah bergantung pada Yang di-Pertuan Agong. Okay, jika yang sebelum ini adalah hasil daripada pilihan raya. Okay, jadi pembentukan kerajaan dari keadaan itu berubah. Itu buat pertama kalinya dalam sejarah sistem pentadbiran negara lah. Okay. Dan parti yang mempunyai kerusi majoriti akan membentuk kerajaan. Okay. Dan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Okay. Dan perkara ini perlu anda ketahui walaupun kita berlaku pada tempoh yang sebelum bagaimana sistem pentadbiran negara pernah melalui fasa bila parti yang dikatakan pembangkang, okay, telah menjadi kerajaan sebab dia menang untuk majoriti hasil daripada pilihan raya. Okay, jadi dari proses tersebut dia macam keadaan itu telah berlaku perubahan, boleh berlaku. Jadi sejarah telah membuktikannya, okay, keadaan itu. Jadi itulah sebahagian uniknya pentadbiran di Malaysia. Alright. Dan melibatkan pada keahlian Dewan Rakyat ini, okay, jika anda sebahagiannya bolehlah. Okay, dan melibatkan pada 22 orang ahli Dewan Rakyat ni dan dilantik melalui pilihan raya secara pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Okay, kalau melibatkan pilihan raya umum yang ramai-ramai tu, okay, yang serentak satu Malaysia. Okay, kalau melibatkan pilihan raya kecil, jika berlaku ahli parlimen tersebut meletak jawatan ataupun meninggal dunia, okey, dia akan buat semula untuk pilihan raya kecil. Contoh ketika pilihan raya kat kawasan Sungai Kandis, okey, kat kawasan Sungai Kandis. Kalau ada duduk area Sungai Kandis tu 2018 kita ada buat majlis untuk pilihan raya kecil. Baru buat pilihan raya umum, kemudian berlaku kematian ahli parlimen ahli Dewan Dun Sungai Kandis tersebut, lepas tu kita buat pilihan raya kecil. Okay, jadi melibatkan kawasan tu je lah, okay, yang berlaku pilihan raya kecil. Dan tempoh untuk maksimum satu penggal selama 5 tahun yang kita telah bagi tahu tadi, dan boleh bertanding semula dalam pilihan raya berikutnya untuk mewakili kawasan ni. Okay, tapi dia bergantung pada dia pencalonan pada parti tu lah. Kalau dia mungkin parti tu mungkin dia letak kat mana-mana, dia bergantung, okay, pada ke parti. Dan tadi kita dah lihat bagaimana kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Negara. Kita lihat pula untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Yang wajibnya tadi sama warga negara Malaysia. Okay, dia menjadi warga negara Malaysia, bolehlah menjadi sebahagian daripada Dewan Rakyat tersebut. Okay, tidak kurang daripada umur 21 tahun. Kita pun dah lihat antara tokoh menjadi yang berhormat dan yang termuda. Contoh Syed Saddiq sendiri, yang berhormat untuk Syed Saddiq yang muda tu. Okay, waras fikiran yang penting, okay, untuk menjadi yang berhormat ni. Okay, seseorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. Okay, dan yang terakhir, dia bukan seorang muflis. Okay, ini adalah merupakan kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Jika lepas ni pada 20 tahun akan datang, okay, anda nak menjadi nak jadi wakil rakyat untuk memasuki Dewan Rakyat, ini antara syarat-syarat kelayakan anda. Okay, pasti waras semuanya, anda boleh bertindak untuk menjadi ahli Dewan. Okey, dan secara tak langsung inilah perkara untuk melibatkan pada ahli Dewan Rakyat. Okey, yang kita lihat melibatkan pada Dewan Rakyat ini, okey, untuk bersidang, okey, persidangan yang dilakukan untuk tempoh paling maksimum dan tembuas sendiri jika dibebankan, okey, sidang rakyat, sidang Dewan Rakyat tersebut. Dan untuk sebahagian lagi yang kedua, fungsi Dewan Rakyat ini dia boleh untuk mengkaji rang undang-undang untuk dibawa naik ke Dewan Negara. Okay, maksudnya untuk mereka membuat rang undang-undang ini, okay, untuk diputuskan dibawa ke Dewan Negara, okay, dibincangkan.
Okay, yang ketiga, fungsi Dewan Rakyat. Okay, membuat pindaan kepada perlembagaan Malaysia sebelum dibahaskan dalam Dewan Negara. Okay, ini yang diputuskan dalam Dewan Rakyat tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat fungsi Dewan Rakyat ini, mereka boleh bersidang dari masa ke semasa dan untuk menjalankan pemerintahan demokrasi. Okay, mereka bermesyuarat lah. Okay, melibatkan persidangan tersebut untuk membincangkan hal-hal kemaslahatan rakyat. Okay, dari persidangan-persidangan yang dikemukakan, kalau perkara yang dibawa ke Dewan Rakyat, Dewan Negara, okay, mereka akan bahaskan perkara-perkara tersebut. Okay, right. Alhamdulillah. Okay.